اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Ati Baridah, muka surat 48, baris yang kelima daripada atas. Muka surat 48, baris yang kelima daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Yang masuk di bawah la ilaha illallah, itu tajuk dia. Yang masuk di bawah la ilaha illallah, yang terkandung di bawah makna la ilaha illallah, telah maklum masuk di bawah makna la ilaha illallah dua perkara. Mana dua perkara? Iaitu istighna dan iftikar. Telah maklum masuk di bawah makna la ilaha illallah dua perkara. Telah maklum ni daripada huraian terdahulu lah. Telah maklum di sini daripada huraian yang terdahulu, yang masuk di bawah makna kalimah syahadah yang pertama, kalimah la ilaha illallah. Jadi telah maklum ni telah maklum daripada huraian yang terdahulu. Maknanya kalau tidak dihuraikan, kita nak maklum macam mana? Jadi telah maklum. Telah maklum ni telah maklum, yakni daripada huraian yang terdahulu. Masuk di bawah makna la ilaha illallah dua perkara, iaitu istighna dan iftikar. Ni dia panggil kesimpulan lah. Ni dia panggil kesimpulan, ataupun dia panggil khulasah. Khulasah daripada tajuk yang terdahulunya di muka surat 45. Tajuk yang besarnya sifat-sifat yang terkandung di dalam dua kalimah syahadah. Sifat-sifat yang terkandung dalam dua kalimah syahadah. Sifat-sifat mana ni? Yang terdahulu bicara selesai sifat yang wajib bagi Allah, selesai sifat yang mustahil bagi Allah, sifat yang harus bagi Allah. Begitu juga sifat yang wajib, yang mustahil, yang harus bagi Rasul. Jadi sifat Allah, sifat Rasul ni terkandung dalam dua kalimah syahadah. Kemudian syahadah yang pertama terdahulunya terkandung 41 sifat. Syahadah yang kedua wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah terkandung 9 sifat. Kemudian dihuraikan hak syahadah yang pertama yang terkandung di bawah makna la ilaha illallah di muka 45 terdahulu. Yang terkandung di bawah makna la ilaha illallah dua perkara, iaitu istighna dan iftikar. Kemudian sifat-sifat yang terkandung di bawah istighna
Kemudian bicara sifat-sifat yang terkandung di bawah iftikar. Panjang dah bicara. Di sini khulasah dia. Telah maklum. Telah maklum masuk di bawah makna la ilaha illallah dua perkara, iaitu istighna, terkaya Allah, lepas Allah daripada segala-gala, dan iftikar, berkehendak segala-gala kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di bawah istighna, sifat-sifat yang terkandung di bawah istighna 23. 23 yang terdahulunya 11 sifat yang wajib, 11 sifat yang mustahil bagi Allah, jadi 22. Satu sifat yang harus bagi Allah, jadi 23. 11 sifat yang wajib: wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, qiyamuhu ta'ala binafsih, sama, basar, kalam, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. 9 sifat yang wajib bagi Allah. Kemudian 9 sifat yang mustahil bagi Allah yang terkandung di dalam makna istighna. Sifat yang mustahil ni kita bicara panjang dan mengelepah. Yang terkandung beristighna adalah hukum bagi sifat yang mustahil yang wajib kita i'tikadkan. Sifat yang mustahil akan tak terima, nak kata sungguh di zat Allah Subhanahu wa taala, kita berpegang akan hukum dia dengan bahawa Allah Subhanahu wa taala maha suci dan tidak bersifat dengan sifat mustahil yang sebelah tadi. Itu hak terkandung di bawah istighna. Sifat mustahil akan tak terima. Adam Allah akan tak terima, tak ada. Hudus Allah baharu akan tak terima. Fana Allah binasa akan tak terima. Jadi maha suci Allah daripada sifat Adam tak ada, sifat hudus baharu, sifat fana binasa. Itu yang terkandung di bawah istighna, sebelah sifat mustahil. Kemudian satu sifat yang harus Allah mengada dan meniada pun masuk di bawah istighna. Terkaya Allah daripada tiap-tiap yang lain dengan bahawa harus Allah mengada, harus Allah meniada. Kalau wajib Allah mengada meniada, tidak terkaya lah. Jadi macam kita lah, kita kan ada perkara yang wajib kita kerjakan, ada perkara yang jangan kita kerjakan. Mana adakah kita ni terkaya lepas? Tak lepas lah kitanya. Kita berikat, kita terikat. Tak terkaya kita, tak lepas, terikat. Ada perkara yang wajib kena buat, ada perkara yang jangan buat, kan terikat tu. Allah Ta'ala mengada meniada harus. Jadi harus mengada meniada masuk di bawah iftikar, bawah istighna juga. Terkaya Allah Subhanahu wa taala daripada segala-gala. Dan di bawah iftikar 18. Di bawah iftikar 18. 9 sifat yang wajib, 9 sifat yang mustahil. 9 sifat yang wajib bermula daripada wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmu, hayat. Kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan. Itu 11 sifat yang wajib bagi Allah, 9 sifat yang wajib bagi Allah. Kemudian 9 sifat yang mustahil. Hukum pada sifat yang mustahil, 9 tu masuk iftikar. Mana hukum dia? Allah tidak berbilang, Allah tidak lemah, Allah tidak bersifat dengan sifat karahah, Allah tidak bersifat dengan sifat jahil, Allah tidak bersifat dengan sifat mati. Tu
Hukum kalau sifat mustahil, istihalatul mustahil yang kita wajib i'tiqad, hukum itulah yang kita wajib i'tiqad yang masuk di bawah sifat masuk di bawah makna iftikar. 9 sifat yang wajib, 9 sifat yang mustahil. Maka jumlah ni nak capur semua sekali. Maka jumlah ni nak capur semua sekali, masuk di bawah la ilaha illallah, masuk di bawah makna la ilaha illallah. Masuk ni makna beri faham. Masuk ni makna reti kita di bawah la ilaha illallah, di bawah makna la ilaha illallah 41 yang sempurna. 41 yang sempurna. Gitu. Ada tak bawa kitab Faridatul Faraid? Ada siapa bawa kitab Faridatul Faraid? Tak ada. Dia ada orang ni semua kitab ada dalam satu beg. Jadi berat beg dia. Siapa di kelas barulah dibuka hak mana. Baru dibuka hak mana. Sebab apa? Dia kata kena bawa semua. Kena bawa semua. Dia tak ada orang dia satu-satu beg. Tak ada kitab Faridatul Faraid. 41 yang sempurna. Begitu. Saya mengaji ni pun tak ada buat catatan apa-apa ni. 41 yang sempurna itulah. Timbul yang sempurna tu dalam kitab Faridatul Faraidnya tulis macam mana. Sebab kita parti faridah ni adalah rumusan daripada kitab Faridatul Faraid. Jadi masuk di bawah makna la ilaha illallah 41. Kemudian di muka surat sebelah tu pula 41 tu kemudian pergi ke pula kepada hak terkandung di bawah Muhammadur Rasulullah 9, jadi 50. Di muka surat 49 tu dia hurang lagi pula. Jadi hak 50 yang wajib atas kita mengetahui secara tafsir satu-satu ni atas jalanan sifat 20. Atas jalanan sifat 13 yang terkandung di bawah dua kalimah syahadah adalah 36, dengan bahawa yang terkandung di bawah la ilaha illallah 27 bukan 41. Sebab sifat yang wajib bagi Allah 13, sifat yang mustahil bagi Allah 13. Sifat yang wajib ini wujud sampai ke kalam 13. Sifat yang mustahil 13, 26. Satu sifat yang harus jadi 27. Hak terkandung di bawah Muhammadur Rasulullah 9. 27 campur 9 36. Jadi 36 ini terkandung di bawah makna dua kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini hak jalanan yang muktamad. Tapi kita masyhur dengan 50 aqaidul iman. Kemudian ada satu jalanan laginya yang terkandung di bawah dua kalimah syahadah adalah 58. Itu tidak masyhur lah dan tidak muktamad. Adapun dalam jadual sifat 20 yang ada dahulu kan, ada pakat beli tu, yang terkandung di bawah dua kalimah syahadah adalah 68. 68. Dan jadual sifat 20 tu, yang mana di bawah sekali tu didatangkan jumlah yang terkandung di bawah makna dua kalimah syahadah adalah 68 aqaidul iman. 68 simpulan iman. 68. Tapi hak kita masyhurnya 50
yang terkandung di bawah makna la ilaha illallah 41, yang terkandung di bawah makna Muhammadur Rasulullah 9, jadi 50. Itu hak yang masyhur kepada kita. Dia akan bicara di muka surat 49. Jadi sekarang ni dia selesailah hak bicara hak berkaitan dengan 41 aqaidul iman yang terkandung di bawah makna kalimah syahadah yang pertama, la ilaha illallah. Walaupun la ilaha illallah tu pendek, tapi merangkumi akan aqaidul iman walaupun pendek. Sebab itulah orang kafir nak masuk Islam wajib mengucap dengan dua kalimah syahadah, sebab walaupun pendek dia merangkumi berkaitan dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi syahadah yang pertama, syahadah yang kedua merangkumi akan pegangan kita berkait dengan Allah dan berkait dengan Rasul, berkait dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila di bawah dua kalimah syahadah tu terkandung di bawahnya akan beriman dengan Allah dan beriman dengan Rasul, maka di bawah tu akan terkandung sekalian perkara agama. Sama ada perkara agama yang Nabi bawa datang hak gaib, ataupun perkara agama yang Nabi bawa datang hak amalan-amalan zahir. Jadi apabila terkandung di bawah dua kalimah syahadah yang orang kafir nak masuk Islam wajib ucap tadi itu, terkandung di bawah dua kalimah syahadah ni akan sekalian perkara yang dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk berkait dengan malaikat. Nabi bawa tu kitab, Nabi bawa cerita kitab. Hari akhirah, hari qiyamah, Nabi bawa juga tu. Jadi masuklah ke dalam tu. Ke semua rukun iman yang 6 perkara terkandung di bawah aqaidul iman yang 50. Tapi yang besarnya terkandung di bawah syahadah yang kedua itulah, Muhammadur Rasulullah. Apabila penyaksian bahawa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, berarti sekalian perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa datang, kita akan beriman dan kita akan percaya. Termasuk sekalian rukun iman, beriman dengan malaikat, kitab dan hari akhirah, hari kiamat, dan juga akan beriman dengan sekalian hukum hakam yang datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang datang daripada Allah, sama ada berkait dengan ibadah, muamalah, munakahah, janayah. Itu semua terkandung di bawah aqaidul iman yang 50, yang terkandung di bawah dua kalimah syahadah yang wajib atau kafir nak masuk Islam kena mengucap dua kalimah syahadah. Apabila orang kafir mengucap dua syahadah, berarti mereka akan terima sekalian perkara agama. Mereka akan terima sekalian perkara agama. Cuma orang kafir masuk Islam ni, dia mula-mula tu tak reti perkara agama yang dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi daripada makna dua kalimah syahadah tu, berarti mereka akan terima sekalian perkara agama. Tapi apa ke perkara agama yang mereka wajib terima selepas mereka masuk Islam? Kena belajarlah. Jadi pada masa mengucap dua kalimah syahadah tu, dia faham makna penyaksian bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam utusan Allah. Pengertian dia macam mana? Hak Nabi kita bawa yang datang daripada Allah, kamu yang naik saksi tadi, kamu kena terima. Sebab kamu mengaku dah Allah Ta'ala jiwa Tuhan, Allah Ta'ala lantik Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan. Kamu mengaku, kamu menyaksikan dua kalimah syahadah tadi dengan sukarela, bukan dipaksa. Berarti kamu akan terima sekian perkara yang datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa perkara yang Nabi bawa datang, orang hok baru masuk Islam ni tak tahu lagi. Lepas tu dia kena belajar lah. Tapi dia faham akan makna kalimah syahadah, hati dia kena seumpama tu.
Hati kena seumpama tu. Hati terima akan segala perkara yang datang oleh Nabi SAW. Itu cerita bab iman. Tapi cerita bab zahirnya, apabila orang kafir ni mengucap dua kalimah syahadah, berarti pada zahir mereka akan terima sekalian perkara agama pada zahir. Tapi sebenar-benarnya mereka macam mana, itu dalam hati perut mereka sendirilah. Kalau hanya mereka mengucap dua kalimah syahadah kerana ada kepentingan nak berkahwin, nak dapat bantuan, hanya setakat zahir jelah kita menghukum mereka. Hak batin hati dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala lah. Dan kemungkinan di permulaan mereka mengucap dua kalimah syahadah seumpama tu kedudukan hati mereka, tapi kemudian selepas mereka berkahwin dapat pengajaran agama yang sebenar, hati mereka pun terima, berimanlah mereka di saat tu. Tapi mereka Islam di saat mereka mengucap dua kalimah syahadah. Tapi masa mereka mengucap dua kalimah syahadah, mereka tidak terima di hati akan Allah dan Rasul. Kalau mereka terima di hati akan Allah dan Rasul, mereka akan terima di hati akan sekian perkara agama. Tapi mereka tak terima. Mereka tak percaya pun akan Allah dan Rasul. Mereka tak terima pun akan sekian perkara Rasul bawa datang. Tapi mereka terpaksa kena mengucap dengan syahadah kerana contoh kepentingan tadilah, nak berkahwin dengan orang Islam. Tak boleh berkahwin kalau tidak mengucap dua kalimah syahadah. Sebab tu orang yang seumpama ni, apabila ada khisi, berlaku perceraian, mudah-mudah sahaja mereka kembali balik pada agama mereka asal. Sebab mereka hanya kut zahir sahaja. Tapi hati tidak percaya. Tapi kalaulah zahir mereka mengucap, hati mereka percaya, walaupun bercerai sekalipun, mereka kekal dengan kepercayaan mereka yang datang daripada zahir mengucap dua kalimah syahadah. Itu atas hati masing-masing, kita hanya menghukum zahir. Tapi nak ceritanya, kenapa kau orang kafir wajib mengucap dua kalimah syahadah apabila nak masuk Islam? Ni yang terkandung di bawah makna dua kalimah syahadah akan beriman dengan Allah dan Rasul. Bila beriman dengan Allah dan Rasul, akan beriman dengan sekalian perkara yang datang oleh Rasul sekalian. Hati akan beriman dengan perkara gaib, hati akan percaya terima akan perkara ibadah, muamalah, munakahat, janayat. Ini cerita orang yang bukan Islam nak masuk Islam. Orang yang Islam warisi, orang yang Islam baka, Islam yang dipusakai, hati iman macam mana? Memanglah mereka tanpa mengucap dua kalimah syahadah, mereka dihukumkan sebagai orang Islam. Walaupun mereka tidak pernah mengucap dua kalimah syahadah, mana tak pernah sembahyang lah. Kalau mereka sembahyang, dalam tasyahud tu ada dua kalimah syahadah. Mereka tidak pernah mengucap dua kalimah syahadah. Bahkan mereka tak reti pun nak mengucap dua kalimah syahadah, mereka tetap dihukumkan sebagai orang Islam yang mereka warisi daripada ibu bapa, selagi mereka tidak membatalkan Islam tersebut, sama ada dengan perkataan, sama ada dengan perbuatan. Dengan perkataan, hak perkataan-perkataan menyebabkan terbatal Islam dia. Sebab dalam kitab Fatih Faridah ni, di belakang tu akan didatangkan pembicaraan berkaitan dengan perkara yang menyebabkan jadi murtad. Di muka surat 63 tu. Di muka surat 63 tu. Sebab murtad 3 perkara. Yang pertama, i'tiqad yang salah. Ni kita boleh menghukum sebab dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, perkataan. Yang ketiga, perbuatan. Ni. Ada perkataan yang menyebabkan jadi terbatal syahadah, terbatal Islam yang diwarisi dari ibu bapa, dan ada perbuatan yang menyebabkan terbatal Islam yang mereka warisi dari ibu bapa, tetapi tidak pernah keluar di perkataan di lidah mereka perkataan yang menyebabkan batal Islam, dan mereka tidak pernah melakukan perkara perbuatan yang membatalkan Islam. Mereka dihukumkan sebagai orang Islam sampai ke mati, walaupun mereka tak pandai mengucap.
Tapi iman mereka macam mana? Iman mereka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mereka daripada budak sampai ke balik, sampai ke tua, tak pernah pun bicara bab iman, bab akidah, maknanya Islam pada zahir yang diwarisi ibu bapa, yang tak pernah dibatalkan dengan perkataan, yang tidak pernah dibatalkan dengan perbuatan, tapi di sisi Allah tidak pernah beriman, kafir di sisi Allah daripada awal lagi. Pada ni. Tapi itu kita tak boleh menghukum. Pada ni. Walaupun dipanggil ada muqtada. Pada ada muqtada. Apa makna muqtada ni? Kalau sebut muqtada ni, dengung. Tahu dengung? Tahu tak dengung? Bukan dengung ngaji Quran tu. Dengung ngaji Quran tu mak tu lah tau. Kita panggil dengung tau. Bukan panggil dengung. Dengung lah. Bukan dengung masuk tu. Dengung ni masuk apa? Gini. Orang mai jumpa dengan kita, cara dia tu, cakapan dia tu, dengung dianya, dia nak minta pertolongan, tapi dia tak minta direct sebab dia malu. Tapi dari segi percakapan, tingkah laku dia, dengung dianya, dia nak minta pertolongan. Itu maksud dengung. Itu muqtada. Apa makna dengung? Ni mirip apa? Meh. Ada meh. Meh tu mirip tau. Kan meh. Demo ni ada meh lah. Dengan siana-siana kan gitu. Bukan meh lembu makan tu, bukan tu. Tu meh lah tu. Dia muqtada ni maknanya kalau tengok kepada mengucap budak pandai, tak ada iman tu. Walaupun ada muqtada seorang tu, haram kita menghukum. Bab iman masing-masing dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun ada muqtada, dan mengucap budak pandai, ada iman. Tak boleh. Di sisi Allah masing-masing dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun pada muqtada, pada tengok kok zahir go, tak ada imam. Nabi imam mana? Pada kok zahir. Mana kita tak menghukum walaupun ada muqtada sekalipun. Itu hak Islam, hak warisi. Hak memang pakai mengucap pun tak pernah, tak pandai. Sama juga dengan orang Islam yang sentiasa beribadah. Imannya macam mana? Akidahnya macam mana? Tu. Ada ni. Imannya macam mana? Akidahnya macam mana? Lengkap tak? Keenam rukun iman. Tu. Islam memang Islam lah. Tapi imannya macam mana? Syahadah itulah. Asyhadu an la ilaha illallah. Penyaksian bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Allah jua Tuhan. Kalau Allah jua Tuhan, Allah bersifat dengan istighnaq dan iftikar lah. Itu baru betul penyaksian Allah jua Tuhan. Allah bersifat dengan istighnaq dan iftikar. Bila Allah bersifat dengan istighnaq dan iftikar, membawa makna bahawa kesemua yang berlaku adalah datang daripada keesaan Allah pada perbuatan. Ada ni. Walaupun wahdaniyah secara pembahagian istighnaq dan iftikar masuk di bawah iftikar, tetapi keesaan wahdaniyah pada perbuatan masuk di bawah istighnaq juga. Kalau tidak keesaan Allah pada perbuatan, dengan bahawa ada perbuatan yang berlaku, perbuatan makhluk, contohnya perbuatan malaikat mudabbirati amra, malaikat mudabbirin, malaikat yang mengatur perjalanan alam, Jibril, Mikail, Israfil, Izrail. Ini bapa malaikat. Ni ru'asaul malaikah, ketua malaikat empat ni lah. Jibril, Mikail, Israfil, Izrail. Dipanggil mudabbirin, malaikat yang mentadbir alam. Kalaulah malaikat kepala hak empat ni, mereka mudabbir hakiki, yang mentadbir alam yang sebenar-benar.
Maka lucu la ilaha illallah, lucu sifat istighna dan iftikar. Mana terkaya Allah? Kalau Allah perlu kepada mudabbir, pengatur, malaikat tu sendiri. Lucu sifat istighna dan lucu sifat iftikar. Ni macam mana kita orang Islam yang la ilaha illallah ni. Betul-betul dok la ilaha illallah pegangan. Hak zahir itu memang Islam lah, sebab orang sini berapa sampai puasa pula tinggal. Hak iman macam mana? Istighna iftikar ni bicara bab iman. Bab imannya macam mana? Sebab terkandung di bawah makna la ilaha illallah istighna dan iftikar. Walaupun hak wahdaniyah masuk di iftikar sekalipun. Ada ni. Sebab masuk di bawah iftikar umum ta'alluq qudrah iradah ilmu. Itu iftikar. Meratai ke semua yang berlaku datang daripada qudrah iradah ilmu Allah, hak rukun iman yang keenam. Dan masuk dalam iftikar juga bahawa makhluk tak bekas sama sekali. Wa imam makhluk tu para-para anbiya, wa imam makhluk tu para-para malaikah sekalipun. Masuk di bawah iftikar. Kalau para anbiya mempunyai perbuatan yang hakiki, kalau para malaikat mempunyai perbuatan yang hakiki, maka para anbiya, para malaikat tidak akan iftikar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hak kita orang Islam yang kita warisi, yang kita sentiasa lidah la ilaha illallah, itu zahir. Pegangan kita ada dak la ilallah, hak maknanya terkandung makna istighna dan iftikar. Hak bab iman, bab akidah. Yang mana umum ta'alluq qudrah iradah ilmu, yang maksud iftikar, inilah rukun iman yang keenam. Manapun umum ta'alluq qudrah iradah ilmu dengan bahawa semua yang berlaku datang daripada Allah Subhanahu wa taala, qada dan qadar Allah. Keesaan Allah pada perbuatan. Keesaan Allah pada perbuatan. Itu bicara la ilaha illallah. Ada syahadah yang pertama. Hak orang kafir nak masuk Islam satu, hak kita ni, hak Islam kita warisi. Betul lah, Islam kita warisi. Sampai tadi tak pandai mengucap dua kalimah syahadah pun, hukum zahir atas dunia orang Islam boleh berkahwin dengan dia. Bila dia mati, jenazahnya wajib disempurnakan, dimandi, dikafan, disembahyang dia dan dikebumikan di perkuburan orang Islam. Sebab dia orang Islam. Walaupun tak pandai mengucap dua kalimah syahadah sekalipun, Islam yang diwarisi. Tapi bab iman itu masing-masing dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bicara bab imannya, hak berkaitan dengan kita lah orang yang buat amal ibadat ni, orang Islam pada zahir, supaya puasa tak tinggal. Hak la ilaha illallah tu lah istighna iftikarnya macam mana? Istighna iftikarnya macam mana? Hak terkandung di bawah makna la ilaha illallah. Jangan buat cerita mudah-mudah. Kadang-kadang buat cerita mudah-mudah je. Kita orang Islam ni semua ada kalimah la ilaha illallah ta'ala belaka. Beres belaka dah bab iman. Jangan mudah gitu. Orang Islam lah. Pada ni adalah kalimah la ilaha di lidah, tapi di pegangan ada kedok. Di pegangan ni bukan ada dak la ilaha di dalam hati. Dalam hati ni bergantung pada kekuatan dalaman. Kita nak masukkan kalimah la ilaha dalam hati. Nak masuk tu waktu zauq, waktu bicara bab kesucian dalaman. Yang kita naknya ada dak akidah la ilaha illallah dalam hati. Akidah tu. Ni kadang-kadang mengguna nama kalimah la ilaha illallah. Besarlah kalimah ni. Kalimah tu tauhid dia pandai. Pada Al-Quran menyebut yusabbitullahu allazina amanu bil qawli sabit fil hayatid dunya wa fil akhirah tu. Baca tarkih ni, baca ayat Quran tu.
Yusabbitullahu allazina amanu, menetap oleh Allah Ta'ala akan mereka beriman bil qauli sabit, dengan perkataan yang sabit, yang tetap. Apa dia qauli sabit? Kalimatut tauhid fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah akan menetapkan akan orang yang beriman. Orang beriman dengan kalimat tauhid ketika di dunia dan ketika di akhirat. Ketika di barzah, Allah akan menetapkan hati yang beriman dengan bil qauli sabit, dengan perkataan yang tetap, iaitu kalimat tauhid. Tapi orang yang beriman yang bukan hanya kalimat tauhid di lidah sahaja. Bicara kalimat tauhid mudah-mudah, tapi macam mana pegangan hak kalimat tauhid? Kita nak memasukkan kalimat tauhid dalam hati. Nak masukkan tu bicara bab basirah. Nak memasukkan kalimat tauhid dalam hati, i'tiqad kalimat tauhid tu dahulu. I'tiqad akan istighna dan iftikar terlebih dahulu. I'tiqad akan aqaidul iman ni, sifat Allah, sifat Rasul ni. Ni nak bicara nak memasukkan kalimat tauhid dalam hati. Nak masuk mana? Pergi hospital, belau hati, bubuh kalimat tauhid dalam. Nak masuk tu bergantung pada kekuatan dalaman. Tapi akidah kalimat tauhid ada kedau. Akidah. Ada juga jenis mudah-mudah menafikan akan akidah kalimat tauhid dengan kerana bergantung kepada asbab. Bergantung pada asbab. Kan kita kan, kalau anak-anak bergantung pada ibu bapa, kalau isteri rumah tangga bergantung kepada suami, begitu. Ada ni anak-anak tak balik dah kedah tu, apa-apa bergantung pada ibu bapa. Makna kalau ibu bapa tak ada nak belajar macam mana, nak sekolah macam mana ni, besar belanja, tengok tu, dia bergantung pada bapa dia. Ini bukan kanak-kanak, balik dah, ada catatan amalan dah. Tiba-tiba dalam kehidupan dia tu nak belajar ke nak apa ke, dia bergantung kepada bapa dia. Contohnya, kalau isteri serumah pula bergantung pada suami. Kalau suami tak ada ke, suami bermasalah dalam kerja ke, susah hati lalu isteri ni pula, dia bergantung kepada suami dia. Kalau kita kata kok apa kan? Gatung ngonek. Mana gatung ngonek? Faham gatung ngonek? Gatung ngonek ni gatung sungguh-sungguh. Gatung ngonek gatung sungguh-sungguh. Hak ni orang yang mensyirikkan Allah. Oh, karuk gitu. Itu dia bergantung kepada makhluk. Itu orang awam, hati lemah, iman lemah. Tapi bukan berakidah bahawa bapa dialah segala-gala, suami dialah segala-gala. Tidak. Berakidah segala-gala datang daripada kudrah, iradah, ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi hati memang bergantung sepenuhnya kepada makhluk, kepada asbab. Itu bicara lain. Jadi mudah pula. Jadi kalaulah mensyirik Allah seumpama ni, agak-agak ditanya. Ditanya pula agak-agak. Nak agak ke mana dalam bab agama ni? Kena-kena yang berceramah tu pun agak-agak juga. Karuk seumpama tu. Memang hakikatnya gitulah. Kalau anak memang dia bergantung pada bapa dia. Kalau isteri serumah memang dia akan bergantung pada suami dia. Yang suami pula yang bekerja ni memang bergantung pada majikan dia. Kita bergantung pada majikan. Kalau kerja hak jenis syarikat ni kok, jumpa dengan tuang dia tu, Allah punyalah. Sebab apa? Sebab dia buang kita. Nak cari kerja mana? Musim-musim gawat ni, musim-musim Covid ni, musim-musim gawat. Punyalah. Winapok ni tengah ni kepada majikan ni. Sebab apa? Kalau salah kita buat perkara yang dia tak berkenan,
dia buang kita, mengigalah nak kerja mana musim ni. Dia gantung siapa tu? Gantung pada majikan. Itu orang awam, hati yang lemah, bukan tidak berakidah. Itu warna kita tak bergantung pada asbab. Bergantung pada asbab lah. Tapi macam mana nak mengurangkan bergantung pada asbab? Itu cerita bab dalaman. Itu cerita bab dalaman. Kita cerita bab i'tiqad. Bukan nak memasukkan kalimah syahadah, kita nak berakidah dengan kalimah syahadah. Nak berakidah dengan kalimat tauhid ni, la ilaha illallah ni, istighna iftikar. Nak berakidah, nak memasukkan kalimah syahadah sampai kita merasai, menjiwai, tu berkaitan dengan kedudukan basirah. Dia kena letak satu-satu ni. Tetapi kalaulah di mulut ada la ilaha illallah tapi tidak berakidah dengan la ilaha illallah, tak ada istighna iftikar, tak ada lah bagai iman. Kalau tidak beriktikad. Jadi sekarang ni ada orang yang mudah-mudah sahaja dalam bab pegangan ni. Kita semua ada kalimah la ilaha illallah ta'ala belaka, iman beres belaka. Ni hak jenis hak mudah. Hak tadi pula tak ada akidah, tak ada iman tu, syirik kepada Allah sebab bergantung kepada makhluk. Tu dia mudah nak menafikan keimanan. Ada pula golongan beriman dah, dia kata. Dia mudah pasal tu pula. Ada ni dia ada satu. Ceramah-ceramah okeylah, kita ni berpuasa bulan Ramadan. Tapi pergantungannya adalah kepada iman. Macam mana tu? Bergantung pada iman. Tapi dalam bab iman, kalimah tauhid, semua kita ada belaka, beres dah bab iman. Dia buat sesat gitu pula. Jangan mudah-mudah gitu. Satu. Tadi pula orang beriman, berakidah, tapi oleh kerana dia bergantung kepada asbab, dinafikan iman, dinafikan akidah, dinafikan tauhid, bukan mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Mensyirikkan Allah kerana bergantung pada asbab. Kerana anak bergantung kepada bapa, isteri bergantung pada suami, mana samalah, bekerja bergantung kepada majikan. Dinafikan tauhid, mana mensyirikkan Allah. Jadi jangan awak mudah-mudah bab iman ni kena tumolek. Lepas tu apabila kejap di akidah, dalam bab nak lucu akidah, nak lucu iman, nak lucu tauhid, nak pastikan iman tu kuat. Kalau iman tu lemah, dibimbangi, iman tu akan rebah. Iman tak kuat, rebahlah. Paling ditakuti iman tu rebah, cabut adalah ketika nak mati. Tu paling ditakuti. Kalau masa nak mati iman tercabut wali azabillah, su'ul khatimah, mati kafir, kekal keselama-lamanya. Walaupun zahirnya orang Islam, jenazahnya diuruskan sebagai orang Islam. Jadi jangan awak mudah-mudah berkaitan dengan i'tiqad akan la ilaha illallah, dan jangan mudah-mudah pula menafikan i'tiqad, menafikan tauhid orang yang berpegang dengan akidah la ilaha illallah. Jadi dua bercakap sekarang ni. Hak mudah, hak mudah bab iman, hak mudah cabut iman orang, satu kau tu. Mudah cabut iman, tak ada iman, tak ada i'tiqad, tak ada tauhid, mensyirikkan Allah kerana bergantung pada makhluk. Yang hebat laginya, tukang ceramah pun, saya pun mensyirikkan Allah juga, dia kata. Sebab apa? Saya bergantung kepada obat. Tak ada obat ni go. Contohlah, kalau orang sakit lelah tu kan, ni ada dipanggil apa tu? Apa tu? Hak obat dia tu. Tak ada hak tu kau. Kalau gimana-mana tinggal susah hati. Bergantung kepada ni apa ni? Obat lelah ni lah. Jadi saya pun mensyirikkan Allah juga. Ada tukang ceramah dia kata dia mensyirikkan Allah. Tapi tepat tu pula terima pula penceramah syirik, suruh dia balik lah. Jadi ustaz syirik juga. Ustaz pun syirik juga. Balik lah. Dia tak mahu ustaz syirik. Kambak kan lah. Dia syirik juga. Ni pening belakang. Ni pening. Kena beringatlah. Mari yang pelik-pelik seumpama tu.
Jadi kalimatut tauhid tu la ilaha illallah tidak masuk di bawah makna masuk di bawah makna tu dua perkara, istighna dan iftikar. Ni yang akidah kita. Allah yang terkaya daripada segala-gala dan segala-gala iftikar berkehendak kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama sekali hak bicara bab keesaan pada perbuatan. Keesaan pada perbuatan. Lepas tu dalam matan Ummil Barahi masuk di bawah iftikar adalah umum ta'alluq kudrah Allah Subhanahu wa taala, umum ta'alluq iradah dan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian difaham daripada iftikar juga bahawa tiada bekas akan sesuatu daripada bagi sesuatu daripada kainat daripada makhluk. Pada barang bekas ada ia, makhluk tak bekas sama sekali, walaupun makhluk tu makhluk anbiya ataupun makhluk tu makhluk malaikah. Nabi-nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam adalah makhluk Allah. Makhluk tidak ada perbuatan, kesemua yang berlaku adalah keesaan Allah pada perbuatan. Lucu keesaan Allah pada perbuatan, lucu istighna dan lucu iftikar, walaupun wahdaniyah masuk di bawah iftikar sekalipun. Kita sebut tadilah, kalaulah perkara-perkara ni contohnya malaikah yang buat, maka Allah tidak istighna, Allah tidak terkaya, Allah perlu kepada pembantu untuk melakukan kerja Allah Subhanahu wa taala dengan kehendak Allah. Dan kita sebut sengaja sengeleng Allah. Kehendak Allah, sengaja sengeleng Allah, tapi semuanya ada hikmah. Allah menjadikan sekalian makhluk. Bila Allah menjadikan sekalian makhluk dengan sengaja sengeleng Allah, dengan iradah Allah, kehendak Allah, ada hikmah belaka. Kemudian nak menjalankan dan mentadbirkan makhluk Allah, Allah perlu pada malaikat pula. Allah menjadikan segala-gala dengan kehendak Allah, sengaja sekalian Allah, ada hikmah dia. Kemudian lepas Allah jadikan segala-gala, Allah perlu kepada pembantu malaikat, begitu. Lucu sifat istighna Allah dan lucu sifat iftikar Allah, lucu akidah kalimatut tauhid la ilaha illallah, walaupun di mulut tu sentiasa tahlil dengan la ilaha illallah sekalipun. Jadi hak masuk di bawah makna la ilaha illallah akan istighna dan iftikar. Mana masuk di bawah makna la ilaha illallah akan aqaidul iman yang 41. Ini hak di bawah kalimah syarah yang pertama la ilaha illallah. Dia nak pergi pula kepada syahadah yang kedua, Muhammadur Rasulullah. Arti Nabi Muhammad Rasulullah, yakni mengaku kita bahawa Nabi Muhammad sungguh jadi Rasul dan benar hadisnya hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkandung di dalamnya, dalam Muhammadur Rasulullah, 9 perkara, 9 sifat. 4 sifat yang wajib bagi Rasul, 4 sifat yang mustahil bagi Rasul, 1 sifat yang harus bagi Rasul. Wallahu a'lam. Kemudian kelas kita ni raya hari Selasa. Tahu? Raya Selasa. Dan ni ikut takwin, disebut takwin. Sampai masanya pengumuman pihak berkenaan lah, tapi ikut takwinnya raya Selasa. Jadi hari Sabtu tu 3-4 hari sebelum hari Selasa tu. Okey lagi dah. Orang lelaki okey je. Rupa nak pasang lasi. Tak gini, sebab keluarga ni untuk raya cuti sekali je. Jadi kalau cuti Sabtu sebelum Selasa tu, sebelum raya, Sabtu lepas raya tu kena start dah. Dia sebenarnya lepas raya tu mustahaknya dah nak pergi ke mana-mana, bukan sebelum raya. Jadi moleknya
S1 lepas raya tu lah cuti. Kalau kita nak merayakan dah lapor sebulan kan, raya pun nak kena banyak sikit lah. Raya nak kena lama lah tau. S1 sebelum raya tu tak ada apa lagi tau. Cuti sekali je, kena 21 benar. Tambahan pula Sabtu sebelum raya ni, kita masih lagi bulan Ramadan. Sabtu sebelum raya, kita masih lagi berada di bulan Ramadan. Kita fahamlah bulan Ramadan ni gandaan 70 kefarduan. Menunaikan satu kefarduan di bulan Ramadan, kama ada sab'ina faridatan, sab'ina faridah fima siwah. Sebagaimana menunaikan 70 kefarduan di bulan yang lain. Jadi satu depan ni bulan Ramadan lagi tu. Okey dah. Okey belaka, anggap belaka sampai masa hok mari-mari hok dok-dok lah. Tu mana? Sebab kalau orang kerja kerajaan, dia sudah bermula cuti tu. Orang kerja kerajaan cuti dah. Dia hari Selasa raya, dah. Hari Ahad cuti. Sebab 1 Mei hari pekerja. Hari Senin sehari tu orang kerja kerajaan dia ambil cuti dah, kan gitu. Jadi hari Khamis tu tembak balik kampung dah. Hari Khamis, petang Khamis tu lah. Cepat balik kampung dah. Hari Khamis tu tembak balik kampung dah. Tu mana? Tak apalah. Hak mana hak nak balik kampung tu, dia balik kampung lah. Hak mana hak kita hak tak ke mana-mana ni. Dah. Sebab kita nak cuti sekali Sabtu. Kalau kita sebelum raya tu cuti dah Sabtu, lepas raya tu kena mula kelas lah. Tapi satunya rugi sebab kita Sabtu tadi bulan Ramadan sebelum raya tu. Sebab kiraan-kiraannya saya nak akhirkan kuliah bulan Ramadan ni hari Sabtu lah. Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa. Isnin dia burung untuk duha, tak ada lah Isnin tu. Lepas tu insyaAllah lepas ada raya, Isnin tu saya nak memulai di dia yang burung. Mana Isnin dimulai dia yang burung, mana cuti duha ni sekali je. Sekali cukup lah. Tu hari kita cuti lama dah. Masih PKP lama-lama 6 bulan tau. Masih PKP tu 6 bulan tau tu hari cuti. Ada ni. Perkara tu harus berlaku tu. Di masa akan datang tu hari cuti pula kan? Tu hari cuti ataupun memang kita cuti. Tak ada dah kitanya. Mati kita bila-bila masanya. Kan? Kita ni raya puasa kuat sangat. Di sebenarnya raya kuatnya raya haji. Raya besar Idul Akbar. Raya besar raya haji, Idul Asrar, raya kecil raya puasa. Tapi kita besar di raya puasa. Raya haji kita tak besar. Besarnya raya haji 5 hari takbir selepas sembahyang. Raya puasa tak ada takbir lepas sembahyang. Tak ada, raya puasa tak ada takbir lepas sembahyang. Kalau takbir lepas sembahyang, raya haji 5 hari daripada 9 Arafah tu lagi dah. 10 hari raya, 9 tu takbir dah sampai ke 13 hari tasyrik. 5 hari takbir lepas sembahyang. Raya puasa tak ada takbir lepas sembahyang. Lepas maghrib malam raya tak ada takbir lepas sembahyang. Maghrib keluarlah pengumuman esok 1 Syawal. Sembahyang Isyak lepas takbir salam tak ada takbir. Tak ada takbir situ. Wirid macam biasa, sembahyang ba'diyah macam biasa. Lepas tu lah takbir mursal dia panggil. Takbir yang berpanjangan. Sampailah kepada sembahyang raya esok. Itu bukan takbir lepas sembahyang. Itu takbir yang berpanjangan. Ada ni. Tak ada kaitan dengan sembahyang. Lepas sembahyang Isyak, walaupun tadi sebelum Isyak sudah keluar pengumuman esok 1 Syawal, lepas sembahyang Isyak bukan takbir situ, wirid macam biasa. Doa macam biasa. Sembahyang ba'diyah macam biasa. Apa tu bawa takbir. Esok pagi lepas sembahyang subuh tak ada takbir. Lepas sembahyang subuh wirid panjang, doa, lepas tu duduklah takbir sampailah sembahyang raya. Itu bukan takbir lepas sembahyang.
Hok lepas semayang takbir dulu, lepas tu wirid, lepas tu doa, raya haji 5 hari. Dia ada takbir muqayyad, takbir lepas semayang. Puasa tak ada. Ya, kita ni lepas semayang isyak takbir. Takbir apa? Bukan haji puasa ni kan. Lepas semayang subuh dia takbir, wirid, istighfar, wirid. Tak ada takbir situ. Lepas sudah wirid subuh, sudah doa subuh, barulah takbir yang berpanjangan sampailah kepada sembahyang raya. Dia gitu. Tapi raya puasa ni kadang-kadang berlaku lepas zuhur dia takbir lagi raya puasa. Kata lepas mai zuhur dia takbir, lepas mai asar dia takbir. Berapa hari nak takbir? Sampai 30 Syawal lah ke dia. Lepas zuhur, raya puasa lepas zuhur, Tok Imam dia takbir. Tu berapa hari ni? Kalau raya haji sampai ke 13 Zulhijjah kita syirik. Kalau raya puasa sampai ke 30 Syawal lah sudah takbir. Tak ada takbir lepas sembahyang raya puasa. Hak besarnya raya haji. Lepas sembahyang fardu takbir, lepas sembahyang sunat takbir, lepas sembahyang jenazah takbir. Tu raya haji 5 hari. 9 Zulhijjah sampai 13, 5 hari sampai hari tasyrik. Itu besarnya raya haji. Tapi kita tak besar raya haji, kita besar raya puasa. Tapi nak besar raya puasa pun satu tu okey lagi dah. Lelaki angguk je. Aku puang lah. Nak tukar lasi, nak tukar tu. Tak ganggu dah, sekejap je, sejam setengah je. Tak sayang. Kita bulan puasa. Kita bulan puasa. Sama dengan duha 70 kali. Sebab memang biasa gitulah. Saya kalau raya puasa, cuti sekali duha. Sama ada sebelum raya ataupun selepas raya. Jadi kita raya ni insya-Allah lah kita cuti selepas raya. Raya Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu mula-mula tu. Lepas tu cuti. Bolehlah nak pergi melancong lepas dah tu. Lepas dah raya. InsyaAllah mula kelah hari Isnin. Lepas Isnin tu raya yang ke-5, raya ke-6. Mana tak raya 6 je orang panggil tau. Raya hari Selasa, raya 6 hari Selasa. Kan kita? Raya 6 hari Selasa. Tak ada raya 6. Cuma orang kita ni dia puasa, lepas tu raya 6 tu ni kadang-kadang pergi kubur apa semua ni. Ada kampung yang mana raya 6 tu pakai baju baru semula. Besar daripada raya 1 Syawal lagi. Ada. Mana dia kata kalau sekolah buka dah, cuti pelajar sekolah dia. Sebab apa? Besar raya 6. Adalah kita ni. Ada kampung yang seumpama tu. Kalau dululah, sekarang wallahualam lah. Ni kitab Hidayatus Salikin. Hidayatus Salikin muka surat 13. Baris yang ke-8 daripada atas. Kalau hak lipi, kalau hak tebal muka surat 29. Hidayatus Salikin tebal surat 29. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Faslun fi adabil wudu. Terjemahan dia, ini suatu fasal. Ini haza faslun, suatu fasal. Suatu tu satulah kita kira. Ini satu fasal, satu ceraian pada menyatakan adab mengambil air sembahyang. Mengambil air sembahyang itu terjemah daripada kata wudu. Wudu bahasa Arab, kemudian bahasa Melayu kita mengambil air sembahyang. Pada menyatakan adab mengambil air sembahyang. Yang terdahulunya adab qada hajah terdahulu.
Adab qada hajah, kemudian pergi kepada adab ketika istinja. Yang mana memang kebanyakan kitab akan membicarakan qada hajah istinja sebelum bicara wudu. Memang mereka akan membicarakan istinja, barulah mereka membicarakan wudu. Walaupun ada juga kitab yang bicarakan wudu pada dahulu, barulah bicara hak berkaitan dengan istinja. Tapi kebanyakan kitab akan memulai bicara istinja, barulah diiringi dengan pembicaraan berkaitan dengan wudu. Yang mana kita disunatkan istinja sebelum berwudu. Kita disunatkan istinja sebelum berwudu. Pening kita dengar. Memang kita basuh berak dulu baru kita ambil semayang. Hukum disunat. Dah apa boleh ke kita ambil semayang dulu baru basuh berak? Oh dah boleh kan? Lepas tu basuh berak batal wudu. Basuh dengan belakang tangan apa nak batal wudunya? Basuh dengan tapak tangan batal lah wudu. Kalau basuh dengan belakang tangan batal wudu apa? Jadi maknanya bawah tu jeluah bukan tak? Bawah tu jeluah lagi, ambil semayang dah. Boleh je. Tapi tak ada orang buat gitu. Dan memang disunatkan kita istinja barulah kita berwudu, sunat. Sebab tu dah kita dia akan bicara istinja barulah bicara wudu. Ada kita bicara wudu dahulu barulah bicara istinja. Ada juga. Tapi dalam kitab kita ni bicara istinja barulah bicara wudu, sebab disunatkan kita berwudu selepas istinja. Tak ada dah kan. Berok basuhnya belum, ambil semayang dulu, basuhnya kemudian. Pelik gitu. Disunatkan kita berwudu selepas dari istinja. Jadi bicara bab adab. Dia adab ni al-khisalul mahmudah, makna dia perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang elok. Adab ni al-khisalul mahmudah, perkara-perkara yang baik, yang mana adab ini merangkumi perkara wajib dan adab juga merangkumi perkara yang sunat. Merangkumi perkara yang wajib dan juga merangkumi perkara-perkara yang sunat. Jadi di bawah tajuk adab wuduk ni, dia akan bicarakan yang sunat, dan dia akan bersekali ketika membicara sunat, bersekali dengan bicara hak wajib ketika berwuduk. Dia bicara sekali. Jadi hak sunat dengan hak wajib dibicarakan sekali. Cuma selepas habis selesai bicara hak sunat dan hak wajib ketika berwuduk, barulah di belakang tu baru didatangkan di penghujung. Di penghujung sebelum masuk adab mandi wajib. Sebelum masuk adab mandi wajib barulah didatangkan fardu mandi ada 6. Baru didatangkan hujung tu. Baru didatangkan fardu mandi ada 6. Tetapi ketika membicarakan panjang hak berkaitan dengan adab berwuduk ni, sudah ada di dalam tu bicara hak rukun wuduk yang 6 tu. Ada bicara tak? Tapi dia buat sekali. Dia buat sekali. Hak sunat dan hak wajib dia buat sekali. Sebab apa? Sebab hak sunat pun dipanggil adab, hak wajib pun dipanggil adab. Maka dia letak sekali. Nanti kita akan masuk bicara hak bab wuduk ni, kita akan jumpalah hak sunat dan kita akan jumpa hak wajib. Maka apabila selesai daripada istinja, tengok ayat kita. Maka apabila selesai daripada istinja, mana apa ni? Kita disunatkan istinja beres-beres selesai, barulah kita berwuduk. Maka bila selesai dari istinja, maka jangan engkau tinggalkan bersugi. Jadi kitab ini memulai wuduk dengan memulai bicara bersugi. Memulai bicara wuduk dengan memulai bicara bersugi.
Bersugi mana ni? Bersugi sebagai sunat wudu. Bersugi, yakni bersugi sebagai sunat wudu. Bersugi ni kita menggunakan sesuatu yang kasar yang boleh menghilangkan kotoran. Itu dipanggil bersugi. Kita menggunakan sesuatu yang kasar untuk menghilangkan kotoran dipanggil bersugi. Jangan kita faham bersugi ni hanya semata-mata menggunakan kayu arak. Alif, ra, alif, kaf. Kayu arak dipanggil. Kayu arak ini di antara alat untuk bersugi. Tapi bersugi bukan hanya semata-mata menggunakan kayu arak. Cuma kita bersugi afdal kita menggunakan perkara yang datang daripada ni apa? Ranting-ranting pokok. Ranting-ranting pokok. Ranting pokok itu hak alat untuk bersugi yang paling afdal, yang afdal. Kemudian ranting-ranting ni pula ni yang paling afdal adalah kayu arak. Baru fikir kayu arak. Sebab kayu arak ni dia ranting lah. Sekarang ranting pokok mana-mana pun itu alat bersugi hak afdal. Tapi dalam banyak-banyak ranting kayu untuk bersugi, maka kayu arak lah yang paling afdal. Sebab kayu arak ni ada obat yang boleh mematikan kuman. Kayu arak ni ada obat yang boleh mematikan kuman. Sekarang ni Colgate kayu sugi apa dah? Ada apa ni? Dia campur dengan kayu sugi ke macam mana? Sebab memang arak kayu sugi itu dia ada obat yang boleh mematikan kuman. Jadi yang paling afdalnya bersugi menggunakan kayu arak. Itu paling afdal. Tetapi bersugi ini bukan kata satu-satu bersugi dengan kayu arak, bukan. Bersugi ni kita menggunakan tiap-tiap benda yang khashin. Khashin ni tiap-tiap benda yang kasar, yang boleh menghilangkan kotoran di gigi, maka dipanggil bersugi. Termasuk yang kita duk pakai. Dia panggil apa? Pursyah dia panggil. Kenal? Pursyah. Pursyah ni bergigi tu lah. Pursyah. Oh, duk pakai daripada budak pakai tua. Apa nama barang? Pursyah. Bukan waktu kita ni baik budak-budak. Bukan orang kata bergigi. Hak ada di dia tu budak tahu kan. Hak budak-budak tu kan ditunjuk mata, ainun, anfum, famun, uzunung. Cuba tanya orang tua. Yelah, dia tahu orang putih je. Orang putih dia tahulah pasal Arab. Kan budak-budak tahu kan? Yadum, rijlum, batnum. Mana orang tua? Sementara kalau nak tanya ni, apa nama ni? Apa nama ni? Ni, ada 5 ni. Apa nama? Lagi tak cuba cari. Ibhamun, sababah, wusta, binsir, khinsir. Oh, lagi lah. Tahu? Ni ibham, ibu tangan, ibu jari. Ni sababah, telunjuk. Ni wusta, sebab apa? Jari tengah. Ini binsir. Apa? Jari hantu ke jari mani? Ke mana-mana? Ni, apa ni? Jari hantu. Jari hantu. Jari mani. Jari mani. Jari hantu je kot tau. Mana? Oh, ni jari hantu Hak tunjuk kat orang nak gomo tu. Oh, ni jari hantu. Ni wusta. Oh, ni jari hantu dah. Hak ni jari untuk digunakan masa istinja. Kita istinja, kita kena kuat di jari ni. Jari wusta. Jari hantu, jari hantu. Sebab tu jari hantu ni jangan tunjuk ke orang. Tunjuk ke orang kau. Jadi seru lah. Sampai ke budak jadi seru kan tunjuk jari tengah. Ada dalam FB tau. Bukan budak Malaysia tau. Hak budak tunjuk jari ni lah, jari ni. Masa mengajar tak ditunjuk ni, tunjuk dia ambil gambar kan. Dia kata orang mengajar tunjuk jari ni berat. Ya kira orang ni.
Sebab apa? Sebab hak ni untuk istinja. Ni untuk istinja. Ni untuk istinja. Ni. Ini wusta, binsir. Patut ni khinsir. Khinsir ni kelingking. Ainun, anfun, famun, uzunun, yadung, rijlung, batnung, budak tahu. Kena masuk sekolah pastilah. Masuk sekolah pasti. Kan dia ada tu kan, dia ada gambar orang tu kan. Dia ada saklar, poster tu gambar orang. Kan ada kan. Kau tepek dinding budak-budak buat ngapal tu. Bukan budak je ngapal, orang tua ngapal juga. Siapa nak tahu gambar satu ni? Ana tahulah, Ana tahu dah. Anta tahulah. Jadi pursyah ni bergigi. Hak tu kita dah guna. Tidak syarat pursyah. Kalau kita kata tak ada bergigi, kita pakai kain tuala. Dia panggil bersugi dah tu. Sebab kain tuala ni dia kasar, Kain tuala ke, sapu tangan ke. Kan kita kan kain tuala, kita pakai kain tuala yang kasar. Ada kain tuala murah tu. Apa panggil kain tuala apa tu? Kain tuala murah tu, hak kita lap tak kering-kering tu. Kita lap kain tuala tu tak kering sebab dia macam licin tau. Apa panggil kain tuala murah ke apa? Kain tuala hak siang tau. Kita punya lap tak kering kain tuala tu. Dia air tidak meresap. Jadi kain tuala dia kasar. Dia sapu tangan dia kasar. Maka dengan kain tuala pun sudah terhasil kita bersugi. Sehingga kan kalau jari kita tu jari yang kasar, kalau jari kita jari kasar ni, boleh bersugi menggunakan jari. Tapi itu bukan pandangan yang muktamad dalam mazhab Syafi'i. Itu pandangan Imam Nawawi. Sama dengan pandangan mazhab Hanafi dan Maliki. Memada kita bersugi menggunakan jari. Tapi pandangan dalam mazhab Syafi'i kita, pandangan dalam mazhab Hambali, tidak memada kita bersugi dengan menggunakan jari. Walaupun jari tu kasar sekalipun, tidak memada. Tak boleh lah, tidak memada. Hak tak ada khilafnya kita menggunakan jari. Yang memada bukan jari kita. Jadi, kalau bukan jari kita, memada. Kita pinjam jari kawan kita untuk kita sugi. Lepas tu jari kita beri kawan kita pula sugi gigi dia pula. Kalau kita dia suka pula jadinya. Jadi sekarang ni pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i, kita nak bersugi dengan menggunakan ni jari tidak terhasil. Sunnah kita bersugi tidak terhasil. Melainkan pandangan Imam Nawawi, pandangan mazhab Hanafi Maliki, memada kita bersugi menggunakan jari. Sebab kita nak bicara ni, kita nak bersugi ketika berwuduk ni. Kita nak bersugi ketika berwuduk. Kita duk kolah tu, kain sugi kita tak ada, bergigi kita tak bawa. Jadi kita nak berwuduk macam mana tu? Sebab kita nak bersugi ni. Mana kalau tak ada kain sugi, kita pakailah jari, pakai pandangan Imam Nawawi, terhasil sunnah bersugi walaupun hanya menggunakan jari. Tapi pandangan muktamad dan mazhab Syafi'i, tak boleh pahala, tak masuk. Melainkan kalau jari tu jari orang lain, tak ada khilaf. Kalau jari sendiri tidak memada. Tapi oleh kerana kita tak ada kayu sugi, kayu arak, dan kita tak bawa dia punya berus gigi, kita gunalah jari kita. Kita pakai pandangan mazhab Hanafi, pandangan mazhab Maliki. Memada kita bersugi menggunakan jari sendiri. Jadi bersugi ni menggunakan tiap-tiap benda yang kasar. Termasuk berus gigi tu bersugi lah. Berus gigi tu bersugi. Sebab kita faham bersugi dengan kayu arak tu. Kayu arak tu hak afdal.
Sebab ada obat yang boleh mematikan kuman. Ni kita bicara pekoh, ni bicara asbab belaka. Tadi bicara bersugi dengan tiap-tiap benda yang kasar yang boleh menghilangkan kotoran di gigi. Kemudian di kayu arak ada obat yang mematikan kuman. Itu cerita asbab belaka. Yang menghilangkan kotoran di gigi kita bukan sesuatu tu, tapi Allah Ta'ala. Yang mematikan kuman bukan kayu arak, Allah Ta'ala. Tapi kita cakap sebab lah. Bersugi dengan sesuatu yang kasar yang boleh menghilangkan kotoran. Jadi sesuatu yang kasar umpama bergigi, sesuatu yang kasar umpama tuala, umpama sapu tangan, boleh menghilangkan kotoran di gigi, terhasil dah bersugi sunnah Nabi. Ada ke perkara yang kasar tu boleh berbekas pada menghilangkan kotoran di gigi? Dah. Semuanya perbuatan Allah Ta'ala. Mana cerita asbab. Itu cerita asbab. Bersugi dengan tiap-tiap satu yang kasar yang boleh menghilangkan kotoran di gigi. Maka jangan engkau tinggalkan bersugi. Kerana sabda Nabi SAW, yang mana kalau kita berwuduk tanpa bersugi, hukumnya adalah makruh. Jumhur, kebanyakan ulama fiqh menghukumkan bersugi ketika berwuduk hukumnya sunat. Tapi ada pendakwah menyatakan bahawa bersugi ketika berwuduk hukumnya adalah wajib. Tapi itu pandangan daif. Pandangan muktamad, sepakat ulama menghukumkan sunnah bersugi sebelum daripada kita berwuduk. Tak ada khilaf. Bahkan ada pendakwah yang mengatakan bukan sunat, wajib. Jadi kalau kita berwuduk tanpa bersugi, hukumnya adalah makruh. Yang memang kita sentiasa berus gigi. Orang kita memang sentiasa berus gigi. Tak ada? Sebelum berwuduk ke ataupun ketika mana ke, kita biasa berus gigi. Tapi adakah berus gigi kita tu termasuk dalam wuduk ataupun di luar daripada wuduk? Tidak. Berus gigi memang kita berus gigi. Berus gigi memang kita berus gigi. Tetapi berus gigi kita tu dia masuk dalam sunat wuduk ataupun tak masuk dalam sunat wuduk. Ni nak kena amati. Kalau kita berus gigi tapi kita tak masuk sebagai wuduk, maka kita tidak dipanggil bersugi untuk wuduk. Mana kita berwuduk tanpa bersugi, hukumnya adalah makruh. Rugilah kita ni sebab kita memang berus gigi. Tapi kita jadikan berus gigi ni sebagai sunat wuduk ataupun tidak. Kan sunat wuduk banyak kan? Basuh tangan sunat wuduk, berkomor sunat wuduk, memasukkan air ke dalam hidung sunat wuduk. Bersugi sama sunat wuduk. Tapi yang kita buat bersugi ni jadi macam basuh tangan tidak sebagai sunat wuduk. Jadi macam berkomor, memasukkan air ke dalam hidung tidak sebagai sunat wuduk. Dah kita buat suku sakar. Tak jadi sebagai sunat wuduk. Rugi sangatlah sebab tak boleh pahala. Dan hukumnya makruh pula sebab kita dihukum berwuduk tanpa bersugi. Yang memang kita bersugi tapi kita tak kena letak. Tak kena letak biar jadi bersugi itu wuduk. Biar jadi bersugi itu sunat wuduk. Walaupun kita bersugi tapi kita buat bersugi ni hak bahagian lain. Hak sentiasa hak ni. Hak tadi kan sebut kita orang kita ni kan berus gigi kan, hak sentiasa. Tapi kita tak jadikan berus gigi yang sama, perbuatan yang sama sebagai sunat wuduk. Berarti kita meninggalkan bersugi sebagai sunat wuduk, hukumnya adalah makruh. Maka jangan dekat sini, jangan engkau tinggalkan bersugi ketika mengambil wuduk. Jangan. Kerana sabda Nabi SAW, as-siwaku mitharatun, matharatun ataupun mitharatun. Nak baca gitu. Dia masyhurnya dengan mitharatun, bukan mutahharatun. Mitharatun ataupun matharatun. As-siwaku mitharatun
lil fami wa mirdatun lirabbi atau wa mardatun lirabbi wa majaddatun lil basar. Nabi kata aswaku mitharatun lil fami wa mirdatun lirabbi wa majaddatun lil basar. Mitharatun ataupun matharatun. Mitharatun atau matharatun. Artinya bersugi itu menyucikan bagi mulut. Bersugi itu menyucikan bagi mulut, lagi meredakkan bagi Tuhan. Tuhan redha. Tuhan suka orang yang bersugi dan menerangkan bagi mata. Bagaimana? Mentajamkan mata. Majaddatum ni, jadda yajiddu jiddah ni mana mentajamkan mata. Makna menerangkan bagi mata. Sama lah tu. Bersugi itu menyucikan bagi mulut, yang pertama. Lagi meredakkan bagi Tuhan. Tuhan redha, Tuhan suka. Dan menerangkan bagi mata. Jadi bersugi ni jadi terang mata. Ini dia punya dia punya kelebihan dia. Dia punya kelebihan ketika bersugi. Bukan dalam kitab-kitab, kalau nak bicara bab kelebihan bersugi ni panjanglah. Panjang bicara berkaitan dengan kelebihan-kelebihan yang ada ketika bersugi. Faedah-faedah dia lah. Dalam setengah kitab menyatakan ada 70 kelebihan bersugi. 70 kelebihan bersugi. Tuhan redha, mulut suci, mata jadi cerah, gusi jadi kuat, tidak sakit kepala, gigi jadi tahan. Ketika kita nak mati, Malikul Maut akan datang atas rupa yang elok. Dia bersugi ni akan melambatkan uban di kepala, menegakkan tulang belakang. Bersugi juga akan mengingatkan kita akan kalimat tauhid ketika kita nak mati. Ini dia banyak kelebihan kita bersugi. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatun bisiwakin afdalu min sab'ina salatan bila siwakin. Terjemahan dia artinya satu sembahyang dengan bersugi itu terlebih afdal. Terlebih afdal, bukan sama afdal. Lebih afdal daripada 70 sembahyang dengan tiada bersugi. Pada ni. Ini kelebihan bersugi. Jadi nak bersugi sebelum sembahyang ni kena bawa kayu arak lah. Atau kan nak bawa buah gigi. Masuk sah ambil buah gigi. Orang tengok pelik. Masuk sah kita ambil buah gigi, kawan pun tunjuk. Ni ambil Colgate lalu dia nak bersugi sebelum sembahyang ni kau. Dia kena pakai kayu arak. Budak poket tu lah kayu arak budak poket tu. Kemudian kayu arak tu pula budak poket tu lah. Tu jangan panjang sangat. Sejengkal sudahlah. Sejengkal je. Jangan panjang. Makruh kalau panjang lebih dari sejengkal. Makruh panjang lebih dari sejengkal. Mana? Sejengkal je. Kemudian nak bersugi pula, dia 3 jari tengah ni belah atas. Ni ibu jari dengan kelingking belah bawah. Ni. Pada ni. Lepas tu disunatkan letak di telinga. Itu ada dinyatakan dalam kitab I'anatut Talibin. Dinyatakan dalam kitab I'anatut Talibin, letak di telinga. Sunat seumpama tu. Tapi kalau orang buat letak di telinga, Allah.
Oh, metang-metang lah dia. Ada kayu sugi letak di telinga gitu. Ada. Sunat letak di telinga. Ni tak letak di telinga, letak rokok. Rokok diselit di telinga. Letak kayu sugi tu di telinga. Sunat seumpama tu. Letak kayu sugi di telinga. Kemudian hadis ni salatun bisiwakin afdalu min sab'ina rakaatan. Salatun bisiwakin afdalu min sab'ina salatan bila siwak. Ada dalam kitab Fathul Mu'in daripada khabar Humaidi, isnad yang jayyid, rakaatani bisiwakin afdalu min sab'ina rak'atan bila siwak. 2 rakaat dengan bersugi lebih afdal daripada 70 rakaat tanpa bersugi. Ini hak bersugi sebelum sembahyang. Yang kita nak bicara sekarang adalah bersugi ketika berwuduk. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli wudu'in, inda kulli salatin. Jadi riwayat inda kulli wudu'in. Di sini dia bagi hadis inda kulli salatin. Ada setengah riwayat laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli wudu'in. Itu ada riwayat inda kulli wudu'in. Hadis tu adalah kitab Fathul Mu'in. Hadis yang sahih. Laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli wudu'in. Itu kalau dalam kitab Fathul Mu'in. Hadis yang sahih. Sini dia bagi hak inda kulli salatin. Yang kita nak bicara sekarang wudu. Ini sebelum wudu. Hadis ni datangkan hak semayang. Artinya jikalau tiada bahawa kesukaran atas ummahku, nescaya ku suruhkan. Jangan duk baca bahawa ku suruhkan. Jangan pergi baca. Baca mana tu? Kaswarah ke apa? Dia kaf, sin, waw, ra, he, kaf, nun. Kaswarah gitu. Kaf tu aku tu, ku. Mana ku? Oh, saya baca dulu dok. Patut teh lah, saya baca. Teh tengok orang maju, orang yang boleh baca tu. Sekarang ni kaf, sin, waw, ra, he, kaf, nun. Jangan lagi baca ni. Kaswara. Kah tu ku. Ku. Akulah aku. Nescaya aku. La amartuhum. Nescaya aku suruhkan akan mereka itu dengan bersugi pada tiap-tiap sembahyang. La amartuhum, nescaya aku suruhkan. Ku. Aku jadi ku. Ku ni kah waw. Kah saja pula disambung pula kah tu dengan suruh. Oh, boleh tahan lah. Jangan lupa di awal kitab kita dahulu ni, kaedah kitab Hidayatus Sibyan ni, Hidayatus Salikin ni. Hak mula-mula lu ingat tak? Bismillahirrahmanirrahim. Ingat tak? Diterjemah macam mana? Kaf mim lam alif ya. Tengok tu. Kaf mim lam alif ya, ada orang masuk dalam FB. Suruh baca kaf mim lam alif ya. Nak baca macam mana? Kamlai lah. Dah kamlai mana pun, tanya orang siang lah. Kamlai mana pun. Ni hak mula-mula kita ni, mula-mula Hidayatus Salikin. Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan dia tu. Kaf mim lam alif ya. Kaf tu apa? Ku. Akulah. Aku
mulai kitab ini dengan nama Allah. Jangan lupa lah. Lepas tu di hadapan tadi dalam kitab kita ni. Kaf, te, mim, be, alif, he. Ketembok. Ketembok. Kaf, te, mim, be, alif, he. Ku tambahi. Tu. Tidak kau ketembok lah. Dia sekarang ni aku. Ia tinggal ku saja. Biasalah kalau aku ni dikah saja. Tak apa kah. Tapi masalahnya kah aku tu disambung dengan mulai, dengan tambahi, dengan suruhkan. Ni. Tadi molek dia teh dulu tanya. Tak balik orang Bukit Payung ni. Nak baca macam mana? Saya ngajinya, saya tulis kah tu bagi depan. Tulis bagi depan. Di kah tu ku suruhkan. Ku tu bagi depan. Ku gitu. Masuk FB, dia tulis kaf mim lam alif ya. Disuruh orang baca. Tak ada seorang baru tu jawab. Cuba suruh baca. Kaf gabung mim lam alif ya. Kamlai, kimlai ke apa tak tahulah. Ku mulai. Aku, kah tu aku. Tak apa, kah tu aku tak apa, tapi dia pergi sambung tu. Sambung tu masalah. Ni bukan salah ni. Ini tulisan lama, tak ada salah. Betul kata kitab Jawi jangan ada wak handalan. Oh, saya pandai baca tulisan Jawi. Ni Jawi lama ni. Saya jumpa bagai-bagai dah. Hok reka tulisan Jawi. Dia baca tak Jawi, dia reka. Dia menari sungguh. Hok tu kan dengar, hangguk tu kan dengar. Tak tahu, tak ngerti langsung. Nescaya ku suruhkan akan mereka itu akan aku dengan bersujud pada tiap-tiap sembahyang. Tapi dalam hadis dalam kitab At-Tumu'in, inda kulli wudu'in. Hadis sahih. Jikalau tiada bahawa kesukaran atas umatku, nescaya aku akan menyuruh mereka itu dengan bersugi pada tiap-tiap berwudu sebagai suruh yang wajib. Tetapi oleh kerana kesukaran, maka hanya suruh sunat. Hanya suruh sunat. Jikalau tiada bahawa kesukaran atas umatku, nescaya ku suruh akan mereka itu dengan bersugi pada tiap-tiap sembahyang atau tiap-tiap wudu sebagai suruh yang wajib. Tapi oleh kerana kesukaran tak suruh lah. Tapi suruh sebagai suruh yang sunat, yang mana sepakat ulama bersugi disyariatkan ketika semua berwudu dan bersugi disyariatkan sebelum dia sembahyang. Cuma jumhur ulama, kebanyakan ulama bersugi hukumnya adalah sunat. Tapi kita bicara sekarang adalah berkaitan dengan bersugi sebelum dia berwudu dan jadikan bersugi adalah sebahagian daripada sunat wudu. Tetapi jangan bersugi pada ketika puasa kemudian daripada gelincir matahari, kerana yang bagian itu makruh. Ini di sisi jumhur ulama. Kalau bersugi lepas gelincir matahari bulan Ramadan, hukumnya adalah makruh di sisi jumhur ulama. Walaupun setengah pandangan menyatakan bahawa bersugi selepas digelincir matahari tidak dimakruhkan. Pandangan Imam Nawawi, pandangan mazhab Maliki Hanafi, bulan Ramadan kita bersugi selepas daripada zuhur tidak dihukumkan makruh. Tapi pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali, kita bersugi selepas zuhur ketika berpuasa, sama ada puasa fardu ataupun puasa sunat, hukumnya adalah makruh. Melainkan kalau kita tidak bersugi akan menyebabkan menyakiti orang berhampiran kita, maka kita kena bersugilah. Kita nak mari sembahyang zuhur, nak mari sembahyang asar, kita ni tahu dah, kita ni jenis cepat berbau mulut. Mana kalau tak bersugi kau, memanglah orang sebelah tak boleh nak baca Quran lah. Sebab apa? Bau berat sangat. Maka itu menyakiti orang, tu cerita lain pula. Bila menyakiti orang, kita kena bersugilah tu. Ini semata-mata tanpa ada kerana lain.
Kalau bersugi lepas zuhur makruh. Tapi kalau memanglah kita mulut sangat berbau, boleh menyakiti orang, kita kena bersugi. Sebab ada orang yang mudah berubah bau mulut. Tapi biasanya tidak akan berubah bau mulut. Sebab apa? Sebab kita tetap berkomor, berwuduk sunat berkomor. Dan kita tidak makan apa-apa satu hari. Macam mana nak berbau mulut? Tapi ada orang tidak. Dia kalau tidak bergigi, walaupun tidak makan kerana berpuasa, mulut dia memang pelik bau. Maka tu nak pergi kat orang ramah, dia kena bersugi lah. Tapi ghaliknya orang ramah tak berbau lah, sebab tetap disunatkan berkomor ketika berwudu. Hanya bersugi saja lepas zuhur dimakruhkan atas pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i kita. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma aqdamin wa fahimna famasabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.